Didik TV KPM. Kita bersama dengan guru kesayangan kita, Cikgu Nur Hamimah Muhammad Jumali. Baik, cikgu nampak manis je kan, tapi orang kata dalam kelas garang sikit cikgu ya. Orang kata, jangan orang percaya. Tapi sebenarnya tetap memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita di kelas dan juga di rumah. Baik, kepada para penonton sekalian, hari ini kita ada juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Adina Rashid yang bersama dengan kita pada hari ini. Apa khabar cikgu? Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita dalam mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5. Baik cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan saya dalam kelas pada hari ini. Boleh cikgu perkenalkan mereka cikgu? Boleh, baik. Dipersilakan. Ada 4 orang yang saya bawakan bersama-sama dengan saya hari ini. Okay, saya perkenalkan Pegawai Rendah Kanan Amal Naziran bin Afhai Nizam. Okay, seterusnya Putera Kanan Muhammad Adam Hakimi bin Samsudin. Seterusnya Putera Kanan Muhammad Nazhan bin Muhammad Nazir. Dan akhir sekali Putera Kanan Nazim Hasif bin Zulhairi. Okay, ini akan menemani saya, handsome boy saya. Memang nampak kacak betul cikgu. Ya, harapnya sekacak itu dan seintelek itulah mereka. Okey, baik. Gitu. Dan saya dengar cikgu, murid-murid ini di antara pelajar-pelajar cemerlang, murid-murid cemerlang yang berada bersama dengan cikgu kan? Ya, sepatutnya. Okey, baik. Sepatutnya. Baik cikgu, hari ini apakah topik yang akan kita bincangkan cikgu? Okey, baik Aiman, hari ini kita akan membincangkan tentang nombor indeks. Satu topik dalam mata pelajaran tingkatan 4 matematik tambahan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tunjukkan objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, objektif kita pada hari ini, pada akhir siaran, murid-murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Sebelum kita nak mulakan, suka cikgu nak membawa murid-murid di rumah maupun murid-murid di atas talian untuk mengingat semula apa perkara penting dalam nombor indeks, apa kata-kata kunci dan juga rumus-rumus yang akan kita gunakan. Okay, untuk makluman semua, rumus kita ada 2 saja, iaitu rumus indeks harga ataupun nombor indeks dan juga indeks gubahan. Baik, kita lihat kepada paparan di skrin. Okey, saya ada letakkan harga pada tahun 2019 dan 2020. Dapat kita lihat di sini ada ayam, ada tepung dan ada minyak. Saya nak tanya Aiman dululah. Ya, cikgu. Aiman. Okey, Aiman sebagai seorang pengguna Aiman, kalau kita cakap pasal tepung ni, apa yang Aiman faham? Saya nampak cikgu ada kenaikan harga daripada RM3 kepada RM5.20 cikgu. Okey, sebanyak mana? Dia punya kenaikan tu Kenaikannya adalah RM2.20. Okey, baik. Alright, itu daripada mata pengguna Ya. Yang nampak kenaikan itu sedikit sebenarnya kalau kita bolehlah nak cari duit tu untuk kita membayarnya. Okey, baik. Dari konteks nombor indeks ataupun indeks harga kita akan menggunakan rumus I sama dengan Q1 per Q sifar darabkan dengan 100. Di mana saya ambil tahun sebelum diisytiharkan COVID dengan tahun yang kita sekarang inilah semasa tahun tertentu. Okey, jadi apabila kita gantikan, kita akan dapat satu nilai indeks yang kita boleh nampak berapa peratus sebenarnya kenaikan tu. Okay, saya nak tanyalah murid saya yang di atas talian, ada 4 jejaka yang saya bawa hari ini. Apa yang ada tak yang boleh menjelaskan indeks harga bagi tepung ini? Silakan. Siapa nak terangkan indeks harga bagi tepung? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Okey Nazim, teruskan. Indeks harga untuk tepung pada tahun 2022 berasaskan 2019 meningkat sebanyak 73.33%. Meningkat 73.33%, sedangkan berapa ringgit je sebenarnya kenaikannya kan? Tapi kita nampak bila 73.33% ni banyak kenaikan tu. Padahal tahun 2019 ke tahun 2020 agak rapat. Okey, kalau dapat didengar tadi daripada apa yang Nazim sebutkan, tahun 2022 berasaskan tahun 2019, bermaksud 2019 ialah tahun asas. Okay, tahun pada asal. Okay, ini kita panggil sebagai indeks harga. Okay, seterusnya kita tengok, ini ialah selepas kita menggunakan rumus tadi itu yang kita tengok. Jadi, seandainya saya ingin menggabungkan ayam, tepung dan minyak, Aiman rasa saya boleh hasilkan apa dengan 3 bahan ni? Oi, boleh buat ayam celup tepung. Ayam celup tepung. Betul, pandai Aiman. Okey. Bila 3 bahan digabungkan menjadi satu produk, itu kita panggil sebagai indeks gubahan. Okey, kita punya rumus.
Sebelum itu 12 kilo ayam dengan 3 kilogram tepung dan 5 kilogram minyak boleh menghasilkan ayam goreng yang Aiman cakap tadi. Jadi 12, 3, 5 ini kita panggil sebagai pemberat. Okey, apa itu pemberat? Pemberat dalam soalan akan diberikan dalam pelbagai bentuk. Okey, antara bentuk-bentuk pemberat ialah seperti dalam paparan lah. Dia akan bagi, dia boleh bagi, dia sebut betul-betul pemberat. Dia boleh juga bagi dalam bentuk carta pai. Dia boleh juga bagi dalam bentuk carta palang. Okey, cuma calon-calon SPM perlu tahu seandainya kalau dia gunakan peratus, kita pastikan kita punya pemberat cukup 100%. Kalau dia pakai sektor, mesti cukup 360 darjah. Macam tu. Okey, baik. Tadi kita berbalik kepada nak buat ayam goreng tadi. Okey, ayam goreng kita terhasil daripada hasil darab, pemberat dan juga indeks harga. Kita tambahkan dan kita bahagikan dengan pemberat. Ini rumus untuk mencari indeks gubahan. Okay, macam saya cakap tadi, 2022 ialah tahun tertentu dan juga 2019 ialah tahun asas. Okey, saya suka calon-calon untuk SPM 2022 dan seterusnya, kalau dapat soalan begini, anda tambah jadual untuk kita mengelakkan kesalahan. Kita nak mengurangkan, bukan mengelakkan, tak boleh nak elak. Kurangkan kesalahan tersebut. Jadi kita tahu ini rumusnya, tambahkan sahaja satu jadual lain supaya kita mudah untuk ambil nilai ini, ganti di sini dan ambil nilai ini, ganti di sini. Begitu. Okay, baik. Setelah kita gantikan nilai, maka jawapan yang kita dapat, nampak tak jawapan saya dah terconteng tu. Okey, 178.17. Okay, jadi apa yang cuba diterangkan oleh 178.17 ni, dia cuba menerangkan bahawa kenaikan tahun 2022 berasaskan tahun 2019 ialah sebanyak 78.17%. Sebab tu logiknya ayam goreng pada tahun 2022 lebih mahal sedikit daripada 2019. Okey, atas faktor-faktor kenaikan tersebut. Okey, baik, kita lihat yang bukan tentang harga. Tentang ini dia hero-hero saya yang kacak lagi menawan. Okey, saya ambil indeks jisim badan mereka daripada tahun 2022. Ini kita panggil sebagai tahun asas. 2020 ialah tahun mereka masuk Maktab Tentera Diraja. Okey, jadi dapat dilihat dalam paparan yang tak ada dalam gambar ni ialah Naziran. Kita nak dengar apa yang Naziran akan cakap tentang sahabat-sahabat dia punya indeks jisim badan. Okey, silakan Naziran. Okey, indeks jisim badan bagi Nazhan menyusuk sebanyak 6%, bagi Adam menokok sebanyak 20%, manakala bagi Nazim tidak berubah. Baik, very good Naziran. Okey, betul apa yang Naziran cakap tadi. Alright, kenapa menyusut? Kerana BMI Nazhan kurang daripada 100, maka berlaku pengurangan. Kenapa menokok? Kenapa bertambah? Menokok ialah bertambah. Apa-apa yang diklasifikasikan sebagai penambahan, itu kita panggil sebagai menongkok, meningkat, bertambah. Okey, lebih daripada 100 itu bermaksud berlaku penambahan. Kurang daripada 100 tadi berlaku penurunan. Apabila dia kekal 100% bermaksud tiada perubahan yang berlaku sepanjang tahun 2020 kepada tahun 2022. Okey, baik Naziran, saya nak tanyalah, sahabat anda 3 orang ni, yang mana yang paling bahagia duduk di Maktab Tentera Diraja? Mestilah Adam. Kenapa Adam? Banyak makan. Okey, baik. Sebenarnya kan, okey, terima kasih Naziran. Sekejap lagi, tak tahulah Adam. Okey, baik. Okey. Kita dapat lihat apabila menyusut, kita tahu berlaku penurunan. Bermaksud ada tersusut daripada tahun yang asal kepada tahun tertentu yang kita nak. Okay, apabila berlaku penambahan, bermaksud benda tu meningkat. Berat badan daripada kurang jadi meningkat. Okay, so penggunaan menokok dan menyusut ini, kita perlu dapatkan indeks terlebih dahulu. Sama ada nombor indeks ataupun indeks harga. Okay, baik, kita lihat kepada paparan seterusnya. Ni Naziran punya turn. Okay, indeks jisim badan BMI Naziran tahun 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 130.5. Jika beliau ingin menurunkan BMI sebanyak 50% pada tahun 2022 berbanding tahun 2021, cari indeks jisim badan Naziran pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020. Okey, baik. Soalan ini setakat ini sangat tak digemari sebab terlalu panjang ayatnya. Yeah. Okey. Untuk soalan sebegini, yang mana yang menerangkan indeks, bermain dengan indeks, langsung tidak sebut tentang, kalau macam ni indeks jisim badan, langsung tak sebut tentang kilogram. Jadi apa yang murid perlu buat, kita ada beberapa kaedah. Kaedah yang menunjukkan rantaian. Okey.
Dua kaedah lain kita boleh terima, namun murid-murid perlu menunjukkan jalan kerja dengan jelas untuk mendapatkan jawapan. Okey, baik. Untuk soalan ini saya akan menggunakan kaedah jadual. Di mana kita lihat tahun yang terlibat ialah 2021, 2020 dan 2022. Jadi kita letakkan di kawasan ini dan di kawasan tepi sana. Okey, tepi sana menunjukkan tahun asas. Ini menunjukkan tahun asas. Jadi kita isi terlebih dahulu dengan 100 kerana untuk tahun tertentu dan tahun asas yang sama akan menghasilkan 100%. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan. 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 130.5. 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 130.5. Macam tu cara pengisian dia. Okey, seterusnya dia nak menurunkan sebanyak 50%. Menurunkan 50% bermaksud kita perlu ambil 100 ditolakkan dengan 50. Jadi yang tinggal ialah 50. Tahun 2021 berbanding tahun 2021 ini kita panggil sebagai tahun asas. Jadi 22 asas 2021 ialah 50. Okey, dia bukan peratus. Okey, seterusnya cari indeks jisim badan pada tahun 2020 berasaskan tahun 2022 berasaskan tahun 2020. Bermaksud kita nak 2022 berasaskan tahun 2020. Di sini kita nak nilainya. Jadi, apa yang perlu murid buat? Murid perlu mengeluarkan persamaan. Jadikan langkah kerja. Okay, langkah kerja ini yang akan memberikan nilai markah kepada murid-murid. Jadi, langkah kerja yang mana kita nak keluarkan yang ada mengandungi 4 maklumat. Kenapa perlu 4 maklumat? Supaya kita boleh membentuk persamaan. Jadi, persamaan dia akan terlihat begini. Okey, 130.5 per 100 sama dengan indeks 2022 berasaskan 2020 per 50. Jadi, indeks jisim badan naziran pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020 ialah 65.25. Bermaksud, naziran menyusut banyak selama dia tinggal di Maktab Tentera Diraja. Okey, cikgu. Begitu. Jadi kita pun nak show juga murid-murid kita untuk kira macam mana dengan BMI awak. BMI murid-murid kita di rumah sana mungkin menurun juga, cikgu ya. Mungkin. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM